mengakhiri Kalau Dapur Tak Berasap dibawakan khas untuk anda oleh Harmoni. Walaupun sibuk seharian, jangan lupa untuk ke dapur. Hidangkan apa yang ada agar semua bergembira. Masakan yang teristimewa untuk seisi keluarga. Kalau dapurmu tak berasap, hidup tidak seceria. Kalau dapur tak berasap. Tak berasap, jangan disangka ke lauk. Maklumlah saudara, tidak semua cara memasak itu berasap. Selamat bertemu dalam rancangan Kalau Dapur Tak Berasap, sebuah rancangan mingguan yang baru. Saya Aina dan bersama teman-teman Norita. Hai, salam mesra dari saya Norita dan Wati. Apa khabar dan selamat berkenalan. Dan kami akan membawa anda merokai dunia masakan dan makanan. Ya, dari suasana dapur kita akan melangkah keluar ke restoran, hotel dan juga tempat biadab. Sebab kami percaya bahawa suasana sekeliling amatlah penting untuk menikmati kelazatan makanan. Dari juada Asia ke hidangan Barat dan Timur Tengah, kita berpeluang menikmati kelazatan makanan yang berbeza dan melihat cara memasak yang lain dari yang lain. Dalam rancangan kali ini, kami akan mengupas serba sedikit latar belakang masakan yang dihidangkan dari segi sejarah, kebudayaan ataupun rempah ratus yang digunakan. Panduan-panduan berguna tentang makanan, masakan dan juga kesihatan akan kami selitkan dalam rancangan ini. Kami harap maklumat ini menarik dan bermanfaat bagi anda. Rancangan ini juga memberi anda peluang untuk bermesra dengan beberapa tetamu istimewa kita yang sering anda baca di surat khabar, tetapi yang mungkin anda tidak pernah bersua muka. Untuk memeriahkan lagi rancangan, satu selingan khas akan diselitkan. Kalau nak tahu apa itu, silalah bersama kami. Dan pada penutup rancangan, hadiah-hadiah menarik menanti anda di dalam sudut kuis kami. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk menangi hadiah mingguan dan juga hadiah terkumpul. Saudara, sambil seronok menonton rancangan, kami harap anda beri perhatian kepada maklumat yang diberikan untuk mendapatkan jawapan yang tepat bagi soalan kuis kami nanti. Titik permulaan penerokaan kami ke dunia masakan dan makanan ialah di sini, di Le Méridien Orchard Road. Ya, penonton, barbecue adalah satu kegiatan sosial, riadah yang seronok dan mudah dianjurkan. Selalunya membakar sate, kepak ayam, daging dan makanan laut menjadi pilihan barbecue. Dalam rancangan ini, anda berpeluang melihat demonstrasi hidangan yang saya percaya jarang dicuba. Kita akan mencuba anak kambing biri-biri panggang dan shish kebab. Bagi hidangan anak kambing biri-biri panggang, cara memasaknya bukanlah satu kebiasaan di kalangan masyarakat kita. Walaupun panggang memanggang adalah teknik memasak yang telah digunakan sejak dulu lagi. Dan bersama saya pada hari ini ialah seorang tukang masak dari Le Méridien, iaitu Cik Maimunah. Ya, penonton, mari kita ketahui serba sedikit tentang latar belakang kerjaya Cik Maimunah. Cik Maimunah sibuk nampaknya Cik Maimunah. Ya. Cik Maimunah, saya difahamkan bahawa Cik Maimunah ni adalah dulu seorang pegawai polis, ya. Dan jadi kenapa Cik Maimunah bertukar tugas menjadi seorang tukang masak ni pula? Because I hobby to cook, so I turn to a chef. Kegemaran Cik Maimunah ni sememangnya memasak, saudara. Jadi sememangnya Cik Maimunah begitu bergembira ya, menjadi tukang masak ni. Dan Cik Maimunah, sudah berapa lama Cik Maimunah berkecimpung dalam bidang ni? Sudah 8 tahun. 8 tahun, saudara. Satu pengalaman yang saya rasa memang panjang sekali. Dan Cik Maimunah, boleh saya maklum bahawa masakan Cik Maimunah nanti sedap dan enak dirasa? Boleh. Sama-sama kita lihat, saudara. Dan seterusnya Cik Maimunah, nampaknya Cik Maimunah telah pun bersedia. Jadi bolehlah menunjukkan bahan-bahan untuk hidangan anak kambing biri-biri panggang. Silakan.
Kita perlukan anak kambing biri-biri yang beratnya antara 12 dan 14 kilo. 20 gram daun rosemary diiris. 10 gram daun thyme diiris. 20 gram bawang putih diiris. 20 gram garam, 20 gram mustard ataupun biji sawi dilumakkan. 20 gram lada biji hitam ditumbuk kasar. Sedikit daun putina diiris halus dan 100 gram clarified butter. Ya, para penonton sekalian, clarified butter ini adalah mentega yang telah dicairkan dan dibuang lapisan lemaknya yang di atas. Isi perut dan bahagian kambing ini, ya saudara, harus dikeluarkan. Aha. Ya, penonton sekalian, Maimunah juga menggunakan ramuan yang tidak digunakan dalam masakan masyarakat Melayu kita, iaitu daun rosemary dan thyme yang asalnya dari daerah Mediterranean. Daun-daun ini, saudara, memberikan perisai yang unik dan sangat sesuai sekali kalau dimasak dengan daging, terutama sekali daging kambing biri-biri. Ya, saudara, daun thyme, daun rosemary, biji sawi ataupun mustard boleh anda dapati dari pasar raya besar dan tertentu. Dan sebaik-baiknya anda menggunakan daun thyme dan daun rosemary yang segar, ya. Dan bagaimana Maimunah dengan ramuan kuahnya pula? Untuk ramuan kuahnya, kita perlukan 100 gram robak merah, 100 gram bawang besar, 100 gram seledri ataupun seleri dan stok kambing. Semua sayuran harus dipotong dadu ataupun diiris besar-besar. Ya, penonton sekalian, sayur-sayuran ini dipotong dadu dan dihiris besar-besar untuk mengenakkan lagi rasa kambing bila ianya dipanggang nanti. Dan juga supaya sayuran ini tidak menjadi terlalu hancur, ya. Kita lihat, saudara, rosemary, thyme, bawang putih, garam, biji sawi dan biji lada hitam telah pun dicampur dan digaulkan. Kemudian ratakan campuran ini ke bahagian luar dan dalam anak kambing. Sapukan mentega cair ke bahagian luar. Dan terapkan, saudara, selama 24 jam atau 1 hari. Ya, penonton sekalian, sebaik-baiknya kita menggunakan daging yang baru disembelih kerana ini akan menjimatkan masa memerap. Dan sekiranya anda menggunakan daging yang beku, tunggulah sehingga ianya tidak beku lagi dan selepas itu barulah diperap lebih kurang selama 4 hari. Dan bagi anda yang menggunakan daging yang sejuk tapi tidak beku, bolehlah anda memerap daging ini dalam masa 2 hari sahaja. Ya, saudara, selepas diperap selama 24 jam, letakkan lobak merah, bawang besar dan seledri yang sudah dipotong tadi di sekeliling kambing. Selepas itu, masukkan ke dalam ketuhar yang sudah dipanaskan selama lebih kurang 20 minit. Cik Maimunah, berapa lama mesti kita panggang ni? Kira-kira 1 jam 10 minit. Ya, Cik Maimunah, bagi penonton di rumah yang ingin mencuba resepi ini di rumah, bukan seekor anak kambing biri-biri itu, tapi sebahagian saja. Dan jadi, sebahagian manakah yang paling sesuai untuk dicuba? Kita boleh pakai kaki kambing. Inilah dia bahagian kaki kambing. Ini sudah siap. Dan Cik Maimunah, boleh kita lihat anak kambing biri-biri yang sudah siap dipanggang tu? Boleh? Ya, penonton sekalian, dan sekarang kita lihat anak kambing biri-biri sudah siap dipanggang. Inilah hidangan anak kambing biri-biri panggang. Saudara, enak sekali rasanya dan jika dilihat perahan dagingnya juga banyak. Cik Maimunah, berapa banyak perahan dagingnya? 1 liter perahan jus. Ya, dan saudara, jika dilihat kuahnya juga dibuat dari perahan daging itu sendiri.
Saudara, inilah perahan kambing yang telah disiapkan menjadi kuah kambing panggang. Kambing yang sudah dipanggang ini diletakkan ke atas bara api. Jangan gantung terlalu dekat pada bara, saudara. Cukup kalau ia hanya 2 kaki jaraknya dari bara. Ya, tujuannya ialah supaya daging ini sentiasa hangat dan bukan hangus. Kalau dapur tak berasa. Beras Harmoni, hasil murni dari sawah bendang negara Thai. Beras yang bermutu tinggi, mudah dimasak, harum dan enak. Keluarga anda pasti menyukai rasanya yang lembut. Enak, pandai ibu memilihnya. Every wall needs to be washable. That's problem 1. Problem 2. Most walls develop hairline cracks. And problem 3. Walls need to be waterproof. Now you can solve all 3 problems with one paint. New Nippon 3-in-1. 1. It's easily washable. 2. It covers hairline cracks. And 3. It's waterproof. With Nippon 3-in-1, beautiful walls are as easy as 1, 2, 3. Nippon Paint, working beautifully, everywhere. Ikan baik untuk kulit dan otak. Pati ikan haruan ginseng Polony dihasilkan dari ikan haruan yang segar, kaedah yang canggih dan ginseng bermutu. Polony juga menjadikan anda sihat, kuat dan cergas. Baik untuk semua pereka umur. Pati ikan haruan ginseng Polony. Untuk masakan saya hanya memilih bahan yang bermutu. Sayuran yang berkhasiat. Cik, kenapa ni, Cik? Ikan yang segar. Rempah-rempah yang bermutu. Beras Harmoni, pilihan yang utama untuk keluarga saya dan tetamu. Pilihan yang terbaik, mutu tertinggi. Harmoni, pilihan sejati. Bagi anda penonton yang gemar makan sate di barbecue, kami ada hidangan khas untuk anda. Ianya dibakar seperti sate tapi asal-usulnya dari Timur Tengah, iaitu shish kebab kambing. Seperti sate, saudara, kambing yang telah dipotong dadu harus diperap selama lebih kurang 1 malam. Dan ramuannya untuk diperap ialah setengah cawan minyak, suku cawan perahan lemon, 1 sudu teh jintan putih, 1 sudu teh biji lada hitam yang ditumbuk, 1 sudu besar garam, 2 ulas bawang putih yang diiris, setengah cawan bawang besar yang diiris. Sekala gaulkanlah daging yang diperap itu. Dan bila daging dicucuk, selang-selikan dengan cili kembung yang sudah dipotong. Bakarkan di atas bara api dan jangan lupa, saudara, untuk sapukan dengan minyak sekali-sekala. Kebab ini, saudara, akan dibakar selama lebih kurang 10 hingga 15 minit. Dan anda boleh memakan kebab ini bersama kuah kambing panggang tadi. Ataupun anda boleh asingkan kuah itu tadi dan taburkan daun thyme sebagai ganti daun pudina. Bagi shish kebab ini, saudara, anda boleh menggunakan bahagian sirloin ataupun bahagian batang pinang seperti yang kami gunakan di sini. Bahagian ini lebih lembut dari bahagian yang lain dan sering digunakan sebagai steak. Ya, penonton sekalian, shish kebab ini amatlah sesuai untuk jamuan selera, jamuan laman ataupun garden party.
Dan bagi anda yang ingin menganjurkan jamuan-jamuan ini, Le Meridian ada menyediakan hidangan ini termasuk shish kebabnya sekali. Ya saudara, anda telah melihat betapa mudahnya menyediakan hidangan kita pada hari ini, iaitu anak kambing biri-biri panggang dan kuahnya dan shish kebab. Dan semua hidangan ini saudara mudah dilengkapi dengan salad-salad dan buah-buahan. Tapi apa yang sangat menjamu mata saya ialah cara kambing panggang itu dipotong. Siapa yang tak berasa lapar kalau terbau daging panggang? Apatah lagi kalau ianya dihidangkan di dalam suasana yang selesa lagi menyenangkan. Memang barbecue itu enak, seronok dan syok sekali. Memanggang daging di atas bara bukanlah sesuatu yang baru. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ianya bermula apabila manusia memburu binatang dahulu. Dan ada orang percaya dari sejak itulah kita tidak lepas dari memakan daging. Tapi kajian-kajian menunjukkan bahawa daging bukanlah makanan utama bagi nenek moyang kita. Pendek kata, mereka tu lebih gemar memakan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran dan buah-buahan. Daging menjadi makanan yang kerap apabila manusia mula bertani dan berternak. Tapi tidak semua masyarakat di dunia menternak kambing dan lembu. Di mana penternakan menjadi sebagian besar cara hidup satu masyarakat. Tidak hairanlah kalau memanggang daging di atas bara menjadi satu ciri istimewa masakan masyarakat itu. Di negara Timur Tengah, India dan Pakistan, makanan istimewa dan yang sudah terkenal ialah shish kebab ataupun kebab. Daging yang dicocok dan dipanggang di atas bara. Di selatan Rusia pula, di pegunungan Kaukas, daging panggang dipanggil shashlik. Kita pula memakan sate. Cara panggangnya hampir sama, cuma rempahnya saja berbeza. Ada pendapat yang mengatakan bahawa memanggang daging yang bercocok adalah amalan yang merebak dengan agama Islam. Sebab itu, negara yang kebanyakan penduduknya beragama Islam mengamalkan cara masak ini sehingga ia menjadi satu ciri keistimewaan. Walau apapun asal-usul ciri ini, kita semua beruntung sekali. Bayangkanlah kalau satu bukan makanan istimewa di rantau ini. Ya saudara, saya pasti hidangan kami pada rancangan ini adalah lain dari yang lain. Dari itu, segeralah mencubanya. Halo Tuan, apa khabar Zarina? Baik. Ya saudara, dua orang tetamu dalam rancangan kita hari ini, Zarina Abdullah, seorang olahragawati negara yang pernah mewakili negara dalam sukan Olimpik di Barcelona dan juga sukan Asia di Hiroshima baru-baru ini. Beliau juga adalah seorang pemain badminton profesional Singapura. Dan seorang lagi tamu kita yang tidak asing lagi juga, Azman Abdullah, seorang olahragawan negara yang pernah memenangi pingat emas di sukan Asia di Singapura pada tahun 1993 dan juga pernah menjuarai pertandingan bina badan dunia Mr. Universe pada tahun yang sama. Ya Azman, kenapa saya rasa begitu penat sekali tapi tidak Azman yang kelihatan masih segar? Pertama sekali, orang yang selalu penat dia tidak pernah bereksersis. Bersenam maksud Azman, dan keduanya dia tidak menjaga makanannya. Dan nampaknya Azman ni mengatakan saya saudara bahawa saya tidak menjaga cara pemakanan saya dan juga tidak bersenam. Begitulah. Dan kita tinggalkan tu dan Azman, saya memang tahu dan pastinya semua tahu bahawa Azman begitu prihatin terhadap cara pemakanan Azman ya. Dan saudara lihat saja tubuh dan susuk badan Azman ni begitu gagah besar dan perkasa Azman. Lihat saja otot-ototnya saudara, begitu timbul sekali. Dan Azman, boleh terangkan dengan lebih lanjut tentang cara pemakanan Azman ni? Buat masa ini saya menjaga pemakanan saya sebab saya berlatih untuk mewakili dunia dalam sukan world di ni nanti.
Dan saya melebihkan makanan saya seperti ayam, daging dan telur. Dan sayur-sayuran seperti brokoli, lubak merah dan kentang. Ya, Saudara Azman Abdullah, seorang olahragawan negara yang telah menjuarai banyak pertandingan bina badan. Saudara Zarina Abdullah, walaupun telah berlatih berjam-jam berpuluh-puluh, tapi nampaknya beliau masih bertenaga, masih berstamina dan masih boleh terus berlatih, ya Zarina? Sudah itu. Adakah tahap kecergasan Zarina ini berkaitan dengan cara pemakanan Zarina? Ya, sudah semestinya. Soalnya Zana waktu menjalani latihan sedemikian, Zana harus memakan makanan yang mengandungi banyak karbohidrat seperti nasi dan kentang. Kalau waktu snack le, Zana tumpukan pada makanan seperti coklat dan juga pisang. Tapi yang terpenting sekali, kalau sewaktu pertandingan, Zana cuba elakkan makanan yang mengandungi banyak minyak dan juga yang berasa pedas. Ya, Saudara, kita tinggalkan Zarina dan Azman dulu dan kita singkap resepi dalam rancangan ini dalam sudut video muzik. Halo, halo, oh Papa Ja, Nona sarong song pake kau terabek. Halo, halo, oh Papa Ja, Nona sarong song pake kau terabek. Halo, halo, oh Nona, jangan permalukan kita, oh Nona. Mari kita pergi membeli kaos yang bagus. Halo, halo, kawan saya, jangan lupa besok malam ada pesta. Halo, halo, kawan saya, mari kita beramai pergi di sana. Halo, halo, mari kita bersatu dan bergirang-girangan. Jangan lupa, hei kawanku, bergiranglah. Kawan saya, jangan lupa besok malam ada pesta. Halo, halo, kawan saya, mari kita beramai pergi di sana. Halo, halo, mari kita bersatu dan bergirang-girangan. Jangan lupa, hei kawanku, bergiranglah. Kalau dapur tak berasap. Untuk masakan saya hanya memilih bahan yang bermutu, sayuran yang berkhasiat. Cik, ikan apa nih, Cik? Ikan yang segar, rempah-rempah yang bermutu. Beras harmoni, pilihan yang utama untuk keluarga saya dan tetamu. Pilihan yang terbaik, mutu tertinggi. Harmoni, pilihan sejati. Whoops, that razor is sharp. Ouch, hot wax could make you cry. Phew, the smell of that cream could make you die. Is it a time you gave your legs and nose a break? Introducing the Emson Swirl Away, the amazing new buffing wheel that removes unwanted hair like magic. Just grasp the Swirl Away and rub in circles up and down your leg. The massaging action sloughs off hair and stubble, leaving legs soft and smooth. Use it in the bath for deeper, long-lasting results. Lather your legs, then rub off the hair in a firm circular motion. Apply your favorite moisturizing cream for a professional finish that lasts and lasts. Use it dry for a quick touch-up for last-minute outings. No shaving creams, no razors, there's no messy residue. The secret is the breakthrough black crystal surface, scientifically designed to eliminate the toughest hair without abrasive damage to delicate skin. The massaging action leaves a healthy glow for silky smooth legs. Look, in this amazing demonstration, we took on these tough cactus quills. The Emson Swirl Away actually removed those prickly quills in seconds. Yes, it's so gentle, it won't run a delicate pair of nylons. Ah,
amazing. Best of all, you'll save a fortune. Swirl Away lasts and lasts up to 1 full year. You'll replace all these razors with one Swirl Away. Call now and you get not one but 2 Emson Swirlaways for just $29.90. So convenient you can even use Swirlaway in the shower. Simply lather and swirl your way to the silkiest, smoothest legs you've ever felt. Those razors just don't cut it. Now shave your costs with a perfect hair removal kit. That's 2 Emson Swirlaways for $29.90. Here's how to order. This amazing discovery Swirlaway is yours for only $29.90. Yes, believe it. That's 2 for the incredible low price of $29.90. So have your credit card ready and call now on 339-8822. That's 339-8822. Swirlaway is available only through the special TV offer, and it's not available in the stores. Have silky smooth legs with this gentle and delicate Swirlaway. Untuk masakan saya hanya memilih bahan yang bermutu, sayuran yang berkhasiat, Cik, kenapa nih, Cik? ikan yang segar, rempah-rempah yang bermutu. Beras Harmoni, pilihan yang utama untuk keluarga saya dan tetamu. Pilihan yang terbaik, mutu tertinggi. Harmoni, pilihan sejati. Dan sekarang kita sampai ke bahagian kuis di mana para penonton berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik dari penaja kami. Setiap minggu, 5 orang penonton akan berpeluang memenangi hadiah-hadiah berupa barangan Kenwood yang bernilai $300 setiap satu. Setiap penyertaan mesti disertakan dengan barcode Harmoni. Jawapan-jawapan kuis mingguan mesti kami terima 4 hari selepas setiap rancangan. Pemenang-pemenang mingguan juga layak menyertai pertandingan perdana pada episod terakhir. Hadiah-hadiah perdana ialah: hadiah pertama, tiket penerbangan pergi balik ke Jeddah dan Kahira, 2 tiket untuk orang dewasa dan 2 tiket untuk kanak-kanak, ditaja oleh Saudia Penerbangan Arab Saudi. Hadiah kedua, voucher barangan elektrikal dari Kenwood bernilai $2,000. Hadiah ketiga, voucher emas bernilai $500 serta voucher First Lady bernilai $500. Menangilah hadiah-hadiah dari rancangan Kalau Dapur Tak Berasap. Soalan mingguan. Soalan pertama, namakan hidangan yang menggunakan daun rosemary. Soalan mingguan. Soalan kedua, berapa lamakah kambing yang baru disembelih harus diperap sebelum dipanggang di dalam ketuhar? Hantarkan jawapan-jawapan anda ke kuis Dapur Harmoni, 12 Prince Edward Road, 05-00 Bestway Building, Singapura 0207. Para penonton sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Harapan saya agar anda begitu seronok menyaksikan rancangan baru ini. Dan sehingga kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Dari itu, salam manis dan jumpa lagi. Walaupun sibuk seharian, jangan lupa untuk ke dapur. Hidangkan apa yang ada agar semua bergembira. Masakan yang teristimewa untuk seisi keluarga. Marilah menjamu selera dengan hidangan yang tersedia. Masakan yang teristimewa untuk seisi keluarga. Kalau dapurmu tak berasap, hidup tidak seceria. Kalau dapur tak berasap. Rancangan Kalau Dapur Tak Berasap itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Harmoni.